السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب والصبر وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dalam ni petunjuk bagi yang baru belajar mengenal iman, muka surat 3 atas sekali, Jawi Rumi 7, rukun Islam, yang mana kini sambung bulan lepas punya gitu, 16 hari bulan, maknanya hampir sebulan lah. Yang terakhir tu hampir sebulan, 28 hari, lama tu, putus molak. Kalau orang-orang timur itu putus molak, dia tak boleh sebenarnya lama tu, tapi sebab banjir baru ni, banjir kat stesen besar, iaitu telah selesai melakukan membincangkan tentang rukun iman, habis masuk rukun Islam. Sebaik di situ. Kalau kita berhenti di pertengahan, contohnya pertengahan rukun iman, dan masa di antara satu dengan satu nak sambung tu panjang, kita kena ulang balik. Mujur ni memang dah habis dah, kita dah selesai dah berkaitan dengan rukun iman. Masuk kita rukun Islam. Muka surat ke-7 tu kalau Rumi. Jawi tu muka surat ke-3 atas sekali. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam ada 5 perkara. Diambil rukun Islam 5 perkara ini daripada hadis yang sangat masyhur, hadis nama yang dikenali dengan hadis Jibril. Hadis itu memanglah hadis ini kadang-kadang memang Jibril tu yang buat datang wahyu Nabi kita. Cuma hadis ni special, maka diistilahkan kepada hadis Jibril. Apa keistimewaan hadis ni? Hadis ni menceritakan Jibril sendiri datang. Jibril sendiri dia datang untuk mengajar para sahabat dengan cara dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi, lepas tu Nabi jawab, sahabat dengar. Sedangkan Jibril tanya Nabi buat apa? Tapi cara belajar macam tu, iaitu Jibril tanya Nabi, Nabi pun jawab. Nabi jawab, sahabat dengar. Dia kiranya macam Jibril mengajar jugalah para sahabat. Sebab tu sahabat ni antara mereka yang terbaik lah, selain daripada hidup zaman Nabi. Sahabat ni dia antara yang terbaik kerana apa? Kerana Nabi sendiri didik mereka. Malah kadang-kadang malaikat sendiri mari ajar, tapi tak mari ajar direct lah. Contohnya adalah hadis Jibril ni. Dengan hadis Jibril ni, maka kita ni dapatlah rukun iman dan rukun Islam. List dia, rukun iman, rukun Islam, memang Islam dan iman memang dah ada awal dah. Cuma satunya apa, duanya apa, secara terperinci. Saya sempat satu hadis yang dinamakan hadis Jibril ni. Hadis ni sangat terkenal daripada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari kami yang meramai duduk bersama Nabi. Bila duduk makna belajar bersama Nabi. Zata yaumin idza tala alaina rajulun
Dan tiba-tiba tengah-tengah kami duduk satu hari itu, datang seorang lelaki dekat kami tengah duduk dengan Nabi ni. Syadidu bayadhi thiyabi, syadidu sawadi sya'ri. Banyak tu. Pertama, bajunya tak kotor. Sebab kalau kita kata, kalau orang datang di padang pasir, pasti ada debu. Dia jadi macam kotor. Tapi dia ni tak kotor. Dia tak kotor. Maksudnya dia bersih. Macam baru lepas keluar bilik air. Syadidu sawadi sya'ri, rambut hitam. Sama lah juga padang pasir, kalau keluar sekejap aja rambut dah berdebu dah. Rambut hitam, bau macam bau lepas pakai minyak. Gitu. La yura alaihi asarus safar. Tak ada pun dekat orang ni tanda-tanda musafir, tanda-tanda berjalan datang jauh lah, tak ada pun. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Seorang pada kami pun tak kenal dia. Kalau orang tu datang daripada jauh dan kita tak kenal dia, logik lah, mungkin dia daripada jauh. Ini muka tak berdebu, rambut tersisir rapi, baju bau wangi, pertama wangi, baju tak berdebu, macam bau keluar bilik air. Tapi kami tak kenal pun siapa dia. Datang-datang duduk depan Nabi. Dan kami seorang tak kenal, sedangkan ramai orang situ tak kenal dia tu siapa. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk depan Nabi. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi. Dia letak kepala lutut macam ni dengan Nabi, dekat sangat. Biasanya orang letak dekat-dekat macam ni orang yang rapat aja. Orang yang baru-baru kenal, dia kena jauh. Tambah lagi kalau VIP. Nabi tu bukan VIP lagi, VIP. Patut lagi duduk jauh. Jauh sikit lah. Ni duduk dekat sungguh, macam kawan baik sungguh. Macam kawan baik sungguh. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi wa wada'a kaffaihi ila fakhidhaihi wa qala. Dia duduk dekat-dekat, dia pegang Nabi semua, dia kata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Tu mula jadi rukun Islam. Dia kata, wahai Muhammad. Terkejut lagi para sahabat. Apabila VIP, kita tak boleh panggil nama, kena panggil tuan, dan tu lah, kena panggil nama, Tan Sri, Datuk, sebab dia VIP. Tapi tiba Muhammad gitu, wahai Muhammad. Boleh panggil macam tu, orang rapat sungguh boleh. Tapi sekarang ni siapa ni? Tak kenal. Dia tanya apa? Akhbirni 'anil Islam. Ceritakan ke aku Islam tu apa? Patut Nabi jawab. Dan jawapan Nabi inilah rukun Islam yang kita bincang hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab, Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahawasanya mengucap dua kalimah syahadah, iaitu mengucap tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian wa tuqimas salah, dirikan sembahyang, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat, wa tasuma ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, buat haji jika mampu. Qala, kemudian berkata yang bertanya tadi tu, sadaqta, kamu betul. Fa'ajibna, maka kami semua terkejut, pelik. Apa asal pelik? Lahu yas'aluhu, dia yang tanya, wa yusaddiquhu, lepas tu dia yang membetulkan. Ni nak uji ke apa? Hadis tu panjang lagi, kita berhenti dekat situ sebab kita bincang tentang rukun Islam ni. Maka daripada hadis ni, ulama ambil rukun Islam 5 perkara. Yang pertama, mari kita tengok. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap, bila sebut ucap, kat mulut mesti keluar. Bila sebut ucap, maksudnya mesti ada bunyi. Jika dia boleh dia tak bisu lah, dia mesti ada bunyi. Sebab mengucap. Kalau tak ada bunyi, tak nama mengucap. Macam tu juga rukun qauli semayang kita. Ada 5 rukun qauli. Bila sebut rukun qauli, mesti baca. Bila baca, mesti ada bunyi. Sama ada kuat, perlahan, cerita lain. Kalau kuat, ganggu orang, perlahan. Kalau perlahan sampai tak dengar, tak boleh pula, kan? Jadi bila sebut ucap, maka dia mesti ada bunyi, mesti keluar bunyi. Mengucap 2 kalimah. Kalimah ni perkataan. Ayat gabungan daripada perkataan dia panggil ayat. Tapi kalimah ni satu perkataan. Jadi apakah ayat? Ayat adalah gabungan daripada perkataan. Okay. Apakah dia kalimah? Kalimah tu perkataan. 2 kalimah, 2 perkataan. Syahadah. Sedangkan tadi kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan 2.
Habis dua kalimah apa? Dua perkataan apa? Dua perkataan syahadah ataupun dua kali asyhadu. Memang betul lah. Kalau asyhadu ada dua lah. Asyhadu an la ilaha illallah, satu asyhadu tu. Wa asyhadu ada dua. Jadi dua kalimah syahadah, dua kali asyhadu, dua kali pengakuan, penyaksian, dua kali. Iaitu dua kalimah syahadah. Yang mana mengucap dua kalimah syahadah ni adalah rukun Islam. Maka setiap orang mestilah mengucap dua kalimah syahadah. Cuma ada khilaf ulama, jika dia tu Islam baka dan keturunan, maksudnya mak ataupun ayahnya salah seorang, sama ada mak ataupun ayah, salah seorang Islam, maka anak tu Islam. Mungkin maknya kafir, macam mana boleh jadi? Tak tahulah. Menikah dengan ahli kitab contohnya, tak Islam, maka anak tadi automatik jadi Islam sebab ayahnya Islam. Kadang-kadang boleh jadi mak Islam, ayah tak Islam, maka anak tu Islam juga. Jadi Islam baka dan keturunan dapat daripada mak atau ayah. Lebih-lebih lagi kalau dua-dua Islam, lagilah dapat Islam. Salah seorang pun dah dapat. Salah seorang dah dapat Islam. Dia panggil Islam baka dan keturunan. Islam baka dan keturunan, pendapat muktamadnya tak payahlah mengucap dua kalimah syahadah. Kita mana ada mengucap dua kalimah syahadah dengan maksud masuk Islam tadi tu? Mengucap masa sembahyang memang ada. Mengucap yang masuk Islam tu tak ada, tak perlu. Itu pendapat muktamad. Kerana kita dapat melalui baka dan keturunan. Islam memang boleh diwarisi, iman tak boleh diwarisi. Iman kena mengaji baru dapat, Islam boleh waris. Waris dengan apa? Dengan keturunan tadi. Maka boleh diwarisi. Islam boleh diwarisi. Islam diwarisi dengan keturunan tadi. Jadi walaupun begitu, maka kita boleh kata kita tak wajib syahadah, tak wajib asyhadu. Ya, kecuali dalam sembahyang. Bukan wajib asyhadu, wajib kerana sembahyang itu. Bagaimanapun mengikut pendapat mazhab Maliki, wajib asyhadu juga sekali. Jadi sebagai meraihkan mazhab lain walaupun bukan mazhab kita, maka sangat-sangat digalakkan, sunat muakkad, setiap orang mengucap dua kalimah syahadah dengan niat melepaskan kewajipan. Selama ni kita asyhadu niat apa? Bukan melepaskan kewajipan sajalah. Dalam sembahyang niat kerana sembahyang lah. Kalau tidak, tak sah sembahyang. Baca masa tahiyat, masa keluar ya, kita ucap asyhadu alla ilaha illallah. Tu nyanyi. Maknanya niat apa? Niat nasyid. Okey lah, tekan tak okey. Sekarang ni niat mengangkat dosa ada, mengangkat kewajipan tak ada. Sila buat lepas bila lepas ni lah. Yang ini aku niat untuk mengangkat kewajipan. Kalau tak buat berdosa mengikut mazhab lain. Tapi amal dah, alah syahadah je pun. Syahadah je lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kerana mengangkat kewajipan. Dah tua apa lah. Macam mana? Dia buat awal-awal umur 9 tahun buat dah patutnya. Umur 9 tahun hingga 15 balik waktu tu mak ayah ajar anak terus. Syahadah patutnya. Tapi kita tak buat gitu lah. Syahadah. Macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu niat tu angkat kewajipan. Maksudnya wajib, ni wajib. Lepas tu dia pun kali kedua dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Yang itu tak boleh dah. Sunat. Wajib sekali je. Kerana tu kalau kita ingat Tok Kadi dulu, saya tanya Tok Kadi sendiri, kenapa asal nak kahwin je dia suruh tanya macam-macam tu kan? Kahwin aku nikahkan, aku terima nikah dah. Kenapa tanya macam-macam? Tok Kadi dulu faham. Tok Kadi sekarang saya tak tahu. Tok Kadi dulu dia kata bila nak kahwin dia suruh syahadah kerana nak melepaskan kewajipan tu lah. Yang wajib tu. Sebab nak kahwin dah ni. Iaitu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan niat mengangkat kewajipan. Sebab nak kahwin ni. Yang sebelum ni duduk seorang. Ini nak jaga lah. Begitu. Bila suami jumpa isteri kali pertama, syahadah dulu. Suruh dia syahadah. Suruh isteri tu. Untuk mengangkat kewajipan juga. Nah, kalau dia kata dulu dah buat dah, ayah dah buat dah, ini untuk yang sunat. Yang sunat mengangkat kewajipan. Setiap orang kena niat ini mengangkat kewajipan syahadah di luar sembahyang sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bila mengucap dua kalimah syahadah, maka masuklah Islam. Ini rukun Islam. Tak mengucap, tak Islam. Mengucap, Islam. Cuma ingatlah kalau orang mati jangan cakap mengucap. Baru tengok 2-3 hari lepas tertengok cerita Melayu. Tertengok tak sengaja pun, terjeling. Cerita kat TV, kita tengok.
dia nak mati, anak cucu balik semua mengucap mak perempuan yang nak mati tu, mengucap mak, jangan cakap gitu. Nak mati jangan cakap mengucap. Apa itu? La ilaha illallah. Nanti mengucap mak dia pun mengucap. Sebab dia mabuk waktu tu, dia akan tiru apa kita cakap. Kita cakap mengucap, dia dalam hati dia cakap mengucap. Yang kita disuruh ketika orang nazak tu, yang talqin tu, laqinu mautakum tu, talqinkan tu, bukannya suruh mengucap, bukan perkataan mengucap, suruh la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah tu orang Melayu kata mengucap. Maka bila nak mati dia kata mengucap. Tak payahlah kata mengucap, kata la ilaha, asyhadu pun tak payah. Masa nak mati tu. Yang asyhadu orang nak masuk Islam. Kalau kafir ke asyhadu. Orang kafir nazak mak ayah dia ke nak macam mana tak masuk Islam, masa kata mak dah nazak sungguh ni, ikut ni, asyhadu, kena asyhadu sebab nak masukkan dia. Tapi kalau dah Islam tak payah asyhadu, la ilaha illallah saja. Malah la ilaha illallah dapat disebut tanpa menggerakkan bibir. Dalam keadaan ketika nak mati semua kerah ni. Keng ni kerah keng. Keng ni kerah dah. Sebab apa? Nak mati ni. Berapa lama sakit? Masa tu nazak. Bila sebut asyhadu dia jadi payah. Kalau la ilaha illallah tak perlu gerakkan bibir. La ilaha illallah tak perlu gerak bibir. Barulah dia boleh, barulah kena dengan dia. Kita duk asyhadu. Dia nak sebut asyhadu tu tak lepas-lepas. Sedangkan yang kita nak suruh la ilaha illallah. Malah bukan suruh mengucap. Bukan cakap mengucap. Mengucap. Dalam TV boleh Allah kali mak dia apa yang dalam TV tu? Si asyhadu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun ada. Lepas tu mati. Tutup. Alhamdulillah kata mati baik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun tak perlu. Ketika nazak, bukan kata kalau dia baca biarlah, tapi tak perlu kita suruh dia baca. Orang nak mati Muhammadur Rasulullah tak perlu. Orang nak masuk Islam kena. Jadi kadang-kadang dengan mengucap 2 kalimah syahadah maka masuklah Islam. Kadang-kadang dengan mengucap 2 kalimah syahadah sebab dia nak kahwin, dia nak habuan dunia, jangan persoalkan. Dia tu masuk Islam sebab nak kahwin tu, jangan persoalan. Sebab tak masuk Islam tak dapat kahwin. Maka dia nak kahwin dengan tu, dah jatuh cinta, dia masuk Islam kerana nak kahwin. Walaupun janji mengucap 2 kalimah syahadah. Ada tulis sini, mengucap 2 kalimah syahadah dengan ikhlas hati, bukan kerana. Ada mengucap 2 kalimah syahadah Islam secara zahirnya. Maka mengucap 2 kalimah syahadah sebab nak kahwin ke, jangan banyak persoal. Ikhlas atau tidak penilaian Allah. Manusia nilai pada zahir. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita berhukum perkara yang zahir. Wallahu yatawallas sarair. Benda dalam, perkara-perkara yang dalamnya serah, biar Allah uruskan apa yang tersembunyi. Kita uruskan yang zahir saja. Kadang-kadang dengan sebab keduniaan itulah dapat dididik akhir sekali jadi orang Islam yang baik. Mula-mula sebab nak kahwin, lama-lama dia lagi baik pada orang Islam berketurunan. Boleh jadi dipupuk. Maka tak perlu kita persoalkan dia nak masuk Islam kerana keduniaan. Kadang-kadang ada orang banyak soal lagi, nak masuk Islam ni? Ya, nak masuk Islam. Kamu ni dah fikir panjang ke? Dia cakap gitu lagi, hukumnya haram. Balik dulu fikir, minggu depan datang balik, hukumnya haram buat gitu. Nak masuk Islam, asyhadu terus. Lepas tu dia semayang dia macam mana sunat, sibuk dah pasal sunat orang. Pandai-pandai lah nanti macam mana. Dia sibuk benda tu. Betul ke ni? Berani ke potong? Berani ya? Haram ni, hukum cakap gitu. Kata, jangan lupa lepas ni terus pergi klinik, kasih potong. Haram cakap gitu. Lepas asyhadu tak apa. Malah lepas asyhadu pun boleh cerita lagi, nanti dulu minggu depan baru cerita. Habis dia tak sunat, nak sembahyang macam mana? Amboi, baru masuk Islam sibuk sembahyang. Yang Islam dah lama tak sibuk pun tak sembahyang. Kita kadang-kadang sibuk. Habis dia tak potong. Tahu tak wajib potong ni umur berapa? Potong tu sunat atau khitan. Umur dia kemungkinan bukan. Kalau lelaki umur dia yang disunatkan untuk solat jemaah, yang diwajibkan untuk suruh solat umur 7 tahun. Tapi ramai yang sunat umur 12. Tak boleh sebenarnya. Dia mesti sebab apa? Murus sabiyya bis salah. Wajib suruh anak kamu semayang idza balagha 7 sinin, umur 7 tahun. Bila umur 7 tahun suruh semayang, pastikan semuanya sah semayang dia. Walaupun dia tak balik lagi. Sah dengan maksud wuduk dia ambil, kena pastikan.
Ajar cara-cara wuduk, ajar cara-cara semayang, jangan main apa semua, termasuklah ajar debat najis, kalau kencing tu basuh sebagainya, sebab nanti tak sah semayang. Sebab bila Nabi kata wajib suruh anak kamu sembayang, sekali dengan biar semayang tu sah lah. Kalau semayang tu tak sah, namanya tak semayang. Maka wajib, mana sunat umur apa? Sunat umur 7. Wajib sunat umur 7. Wajib sunat. Wajib ke sunat? Wajib khitan. Tukar sunat tak? Wajib khitan umur 7. Tapi itulah budak lari. Tak balik rumah lepas tahu kat tahu. Habis mana tak pakcik-pakcik tu sibuk, siap lah kau. Habis pakai kapok. Hilang habis licin hilang. Tak boleh, hukumnya haram lagi sekali lagi. Hukumnya haram main gurau tu. Gurau bewok gitu. Gurau tu. Haram, berdosa. Sebab kadang-kadang kita tak sebut keras gitu, orang kata alah main-main aja. Haram, alah main-main aja. Tu lah saya sebut kata keras kadang-kadang tu. Berdosa sesiapa kata dekat budak, siaplah engkau, kalau kerat nanti ada batang pisang betul, ada kapok. Lepas tu ambil gaji. Haram cakap gitu. Budak yang tak sunat. Kerana budak tu akan menyusahkan mak ayah dia nanti, dan dia siap lagi pada umur 7 tahun, ni tu umur 7 ni. Bila budak tak sunat, dia wajib suruh semayang. Budak tu tak sah semayang sebab tak sunat. Siapa nak tanggung? Lepas tu gua tak boleh. Tak boleh gua gitu. Tapi orang dulu duk gurau gitu. Tapi orang dulu tak apa bergurau. Walaupun dia orang dulu, walaupun bergurau macam tu, bila mak ayah kata, tak kira, sunat juga, dia pergi. Budak sekarang lagi rumah. Tak sama, tak boleh cakap. Dulu je, kalau dulu mungkin tak haram. Sebab budak akan ikut je. Bunyi motor ayah dia jauh lagi. Balik masuk bilik dah, tutup TV. Jauh bunyi Vespa. Gedai. Tutup TV dah. Budak sekarang, ayah ambil remote. Budak kecil tu ambil remote untuk buka TV. Beza. Jadi budak sekarang buat gitu dia lagi. Bila dia lagi, macam mana sembahyang dia tak sah. Sedangkan Nabi kata suruh sembahyang umur 7, pukul umur 10. Tiba-tiba dia solat, dia sunat umur 12 nak masuk dekatan 1. Mas sembahyang dia yang kita Nabi suruh tu macam mana? Sebab tu tak boleh gurau benda-benda, kadang kita tak boleh gurau benda-benda gitu. Masalah. Macam tu juga tak boleh kata dekat orang kafir. Orang kafir tu bab sunat nanti cerita. Dah masuk Islam nanti cerita. Lepas tu baru boleh cerita. Orang tua pandai lah. Saya pernah tengok lah, orang tua cerita dengan orang kafir baru masuk, setelah sebulan baru dia cerita. Pandai dia punya ayat orang tua dulu. Dia tak cakap macam orang sekarang. Sunat. Lepas tu kawan-kawan Melayu dia kata, tak boleh kena sunat. Habis lah cong, habis hangga cong. Jangan buat gila itulah, tak boleh. Silap-silap dia tak masuk Islam kerana takut sunat tu macam mana? Kerana tu dia tak masuk Islam. Tak boleh gurau gitu, tak boleh. Kau dah fikir panjang ke? Tak boleh. Balik tu tak boleh. Tu pandai lah cakap. Last sekali dia faham itu adalah kebersihan, maka dia dengan rela serah diri. Bukan dengan cara menakut-nakutkan gitu. Tak boleh. Maka kalau dengan mengucap 2 kalimah syahadah, ada seorang sahabat dia pernah nak masuk Islam. Kemudian dia kata dia tak nak sembahyang subuh dengan isyak. Nabi kata okey. Ada seorang tu langsung tak nak sembahyang. Nak masuk Islam tapi langsung tak nak sembahyang. Okey. Lepas masuk Islam, perlahan-lahan akhir sekali, sebab yang penting selamatkan akidah dulu. Akhir sekali dia menjadi Muslim yang baik, dia sembahyang yang wajib sekali dengan sunat-sunat. Jangan buat gitu. Ada orang masuk Islam kerana ayah dia masuk Islam. Ayah dia dah tua masuk Islam. Dalam Islam, bila ayah meninggal, faraid dapat dekat anak-anak. Jika anak tu kafir, tak dapat. Maka kawan-kawan dia ni cerita, kau kena masuk Islam, kalau tidak ayah kau banyak harta. Ada kedai motor ayah tu. Ada kedai motor, ada kedai repair banyak, ada rumah sewa banyak. Tapi masuk Islam lah. Lepas masuk Islam, cakap dia, kalau ayah kau tu sakit tu, kalau dia mati tak dapat dengan kau harta, sebab dia masuk Islam. Kau kafir, anak dia tak masuk Islam. Kita kata gitu boleh? Boleh. Maka dia pun masuk Islam sebab nak harta. Tak apa. Mula-mula. Lepas tu cerita. Lepas pada tu baru cerita. Boleh. Jangan buat gitu. Allah Nabi sendiri buat ketika pembukaan kota Mekah. Nabi bagi duit zakat untuk melembutkan hati. Antaranya adalah Muawiyah punya ayah. Ayah Abu Sufyan. Asalnya dia pembesar. Bila pembesar, bagi. Dia panggil mu'allafati qulubuhum. Itu yang mu'allaf yang kita panggil tu. Dalam asnaf zakat salah satunya mu'allaf.
Mu'allaf tu lembut, yang melembutkan hatinya, terbagi untuk lembutkan hati. Bukan mu'allaf ni yang baru masuk Islam. Yang tak masuk Islam lagi, macam mana nak lembutkan hati dia? Ada peruntukan zakat untuk dia. Bagi labur dalam zakat. Kan asal zakat 8, salah satu dia. Labur. Mu'allaf ni yang dilembutkan hati. Mu'allafati qulubuhum. Dilembutkan hati mereka dengan pemberian tu supaya masuk Islam. Bila dah masuk, kekalkan lembut tu, boleh bagi lagi. Itu kita panggil mu'allaf. Ini 10 tahun masuk Islam, dah jadi ustaz dah, kita panggil mu'allaf lagi. Mu'allaf lagi kita panggil. Tak, dia lagi pandai daripada kita. Sebab dia mengaji. Jadi maka itu sedikitlah berkaitan dengan 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah maka masuk Islam. Jika orang kafir jadi Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam tak wajib mengucap, Islam baka dan keturunan tak wajib mengucap 2 kalimah syahadah, tapi sunat yang sangat dituntut kerana mazhab lain mengatakan wajib tak mengucap 2 kalimah syahadah dengan niat mengangkat kewajipan berdosa. Mazhab lain lah. Maka kita dituntut untuk mengucap 2 kalimah syahadah untuk mengangkat kewajipan. Yang kedua, mendirikan akan sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu ni pun bulan Isra' tak lama lagi pun, yang mana Isra' dan Mi'raj Nabi pergi ambil sembahyang 50 jadi 5. Satu-satunya rukun Islam yang difardukan dekat Mekah. Semua rukun Islam yang lain, puasa, zakat, haji, puasa, zakat, haji. Apa satu lagi? Apa satu lagi? Puasa, zakat, haji. Mengucap 2 kalimah syahadah. Satu lagi. Mengucap 2 kalimah syahadah, puasa, zakat, haji. 4 ni di Madinah. Kan? Puasa, zakat, haji di Madinah. 2 ni mengucap 2 kalimah syahadah, itu bukan perbuatan. Sembahyang di Mekah. Maknanya satu-satunya kewajipan selain daripada masuk Islam di Mekah adalah sembahyang. Puasa masih lepas hijrah, zakat lepas hijrah, haji lepas hijrah. Ketika Nabi Isra' dan Mi'raj dapatlah, dan satu-satunya kewajipan yang Nabi dapat untuk kita bukan melalui Jibril. Semua yang kita buat, semua Jibril beritahu. Jibril turunkan wahyu kat Nabi, Nabi beritahu kita, beritahu para sahabat. Sembahyang, Jibril bawa bersama-sama Nabi naik Mi'raj. Akhir sekali Nabi terima sembahyang tu sendiri. Sembahyang, spesialnya sembahyang berbanding dengan yang lain. Sebab direct ketika Mi'raj, kewajipan sembahyang. Dan hebatnya kewajipan sembahyang ni, selain daripada Nabi ambil sendiri, tak melalui perantaraan. Kalau mudah kata sekarang ni, surat yang kita nak hantar by hand, tak pakai JNT, tak pakai pola hijau. By hand. By hand maksudnya, ni surat ni, apa? By hand ni, dia pergi tahu pekerja dia. Bos dia bos. Maksudnya apa? Penting ni, kena sampai segera dan pastikan orang yang nama tu pegang. Aku nak tahu. Lepas tu dia pun balik. Dia terima tak? Dia terima. Tu namanya by hand. Kalau yang ni nak by hand, tak payah. Yang ni pakai pos laju, pakai JNT, pakai Ninja, pakai pos. Sebab apa? Sebab tak sepenting yang tadi. By hand penting. Nabi ambil sembahyang, istilah kita panggil by hand. Ambil sendiri, bukan melalui perantaraan. Maknanya penting sangat sembahyang ni. Malah pentingnya sembahyang ni, perbuatan sembahyang sama, perbuatan sembahyang kita, rukun perbuatan apa? 5, 2, 7, ada 6. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Tahiyat 6 rukun fi'li dia panggil. Kita akan masuk bab tu nanti lah. 5 rukun qauli, rukun yang cakap keluar mulut. 6 bangsa bergerak, guna perbuatan. 2 bangsa hati dia panggil, jenis hati. Jadi 6 ni, 6 gerakan tadi tu adalah gerakan malaikat beribadah. Malaikat ada ibadah straight berdiri gini. Ada malaikat yang ibadah semua jenis, rukuk. Ada yang sujud je. Ada yang duduk macam tahiyat. Maknanya sembahyang kita ni ketika Nabi Isra' dan Mi'raj diambil daripada ibadah malaikat yang duduk begitu sejak Jibril kata sejak aku ada. Sejak aku ni dicipta,
Memang dah ada dah. Malaikat di situ yang Nabi tanya tu duk ibadah. Ada berdiri, ada rukuk. Jadi perbuatan ibadah malaikat, ataupun mudah kata semayang malaikat tadi tu, semua kumpul jadi semayang kita. Itu dari segi perbuatan. Dari segi perkataan yang kita baca juga ada malaikat subhanallah, ada Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai kiamat. Maka gabungan semua bacaan kita tadi tu ada dekat malaikat. Maknanya ambil malaikat punya bacaan jadi bacaan kita. Dahlah perbuatan-perbuatan semua malaikat. Malah malaikat yang berdiri dia tak rukuk. Malaikat yang rukuk tak sujud. Malaikat yang sujud tak duduk. Tak duduk tak duduk tahiyat. Tak. Malaikat yang baca subhanallah subhanallah ni, malaikat yang baca, dia cuma baca aja. Kalau dia berdiri, dia baca sambil berdiri, dia tak duduk. Kita gabungan semua ada kat kita. Semua malaikat, gabungan semua ibadah malaikat ada kat kita, iaitu dari segi bacaan dan perbuatan. Dan macam mana pula dengan waktu sembahyang? Waktu sembahyang kita pukul berapa, ataupun tengah hari, petang, malam, tengah malam isyak tu kan, malam, subuh, waktu naik matahari, waktu terbit fajar. Ambil kat mana? Daripada mana? Daripada Rasul, daripada Nabi. Gabungan daripada ibadah Nabi dari segi waktu dan rakaat kita dapat semua. Maknanya sembahyang kita gabungan daripada perbuatan dan perkataan malaikat. Sembahyang gabungan, gabungan. Dan gabungan daripada waktu Rasul Nabi sembahyang, waktu Nabi sembahyang, dan rakaat juga ikut Nabi sembahyang. Rakaat tu, mari kita cerita sikit. Semalam saya baru cerita bab ni. Dalam kitab Musalli dia jelaskan bab ni. Yang pertama, waktu solat dan rakaat solat adalah diambil daripada ibadah ataupun sembahyang Nabi Adam, Ibrahim, Adam, Ibrahim, Isa. Sebelum tu Yunus dulu. Yunus, Isa, Musa. 5 Nabi. Lima Nabi ni kita ambil daripada situ. Nabi Adam adalah sembahyang subuh. Ketika diturunkan daripada syurga, waktu tu gelap gelita. Nabi Adam risau. Dekat syurga terang benderang, turun gelap gelita. Baru turun, orang pertama turun ni. Turun dengan isterinya, tapi isterinya tempat lain. Dia tempat lain, dia seorang-seorang. Kena jadi khalifah kat muka bumi ni. Oh, teruk kot ni kalau gelap macam ni. Mana tahu siang malam, mana tahu lagi. Baru turun. Sehinggalah tunggu, tiba-tiba nampak fajar, nampak cahaya lah. Maksudnya nak subuh tu kan nampak cahaya. Lega. Oh, ada siang ada malam rupanya kat dunia ni. Lega lah. Sedangkan dekat syurga sentiasa siang. Jadi bila macam tu lega, maka dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang waktu apa? Waktu subuh. Maknanya sembahyang subuh kita macam sembahyang Nabi Adam. Rakaat pertama kerana hilang gelap. Rakaat kedua kerana dah terang. Maka 2 rakaat ni adalah 2 rakaat Nabi Adam mula-mula sembahyang subuh kita. Kemudian Nabi Ibrahim 4 rakaat. Kenapa? Kerana 4 penebusan. Nabi Ibrahim sembahyang 4 rakaat pada waktu Zuhur. 4 rakaat pada waktu Zuhur kerana bersyukur dengan 4 tebusan. 4 gadaian tu telah, apa dia panggil, dah gadai ambil balik tu. Tebuh gadaian ataupun 4 penebusan. 4. Yang pertama, penebusan anaknya, iaitu sepatut kena sembelih Nabi Ismail kan, tapi akhir sekali tak jadi, tak lut. Dah tajam pisau pun tetap tak lut juga. Akhir sekali tak ditukar, tak jadi. Maka kat situ penebusan yang pertama. Yang kedua, duka cita anaknya duka cita. Bila anaknya itu Nabi Ismail duka cita, kena sembelih. Jadi bila tak jadi tu, tak boleh sembelih tadi, lega lah, hilang duka cita. 2 penebusan. Yang ketiga kerana menuntut keredaan Allah. Sembelih anak kerana menuntut keredaan Allah. Nabi Ibrahim adalah Nabi. Apabila mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Bila Nabi mimpi menandakan wahyu, kena sembelih anak. Dia sembelih juga. Kenapa sembelih juga? Menuntut keredaan Allah. Yang keempat, lepas tu dah tak sembelih anak, nak ganti ke apa? Ganti dengan kibas.
Kibas tu Allah bagi. Kibas Habil yang turun daripada syurga ketika Habil buat korban dan Allah terima. Hidup-hidup. Letak di syurga, turun kibas menggantikan Nabi Ismail. Dapat kibas besar free. 4 penebusan. Maka Nabi Ibrahim sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat kerana 4 perkara penebusan tadi. Kemudian Nabi Yunus terlepas daripada 4 gelap. Nabi Yunus asar. Bila terlepasnya Nabi Ibrahim daripada tak kena sembelih anak tadi, waktu Zuhur, maka Nabi Ibrahim sembahyang 4 rakaat. Maka sembahyang Zuhur kita sama macam sembahyang Nabi Ibrahim, iaitu 4 rakaat, 4 penebusan. Nabi Yunus dia keluar daripada perut ikan Nun pada waktu asar. Maka dia sembahyang 4 rakaat juga. Kenapa 4 rakaat? Dia kena muntah. Dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Panas ikan Nun tu. Ikan Nun tu macam ikan paus ke ikan apa yang tu lah. Panas. Bila panas, dia muntah. Muntah keluar, habis kurus kering lah. Kurus, berlendir-lendir, habis hilang bulu semua. Dalam tu kan ada asid perut tu. Keluar tepi pantai, dimuntahkan tepi pantai, dia tengok ada labu, ada pokok labu, pergi makan labu tu, bagi kuat sikit tenaga. Kemudian dia sembahyang 4 rakaat. Waktu itu berlaku yang dia dimuntahkan tadi tu, waktu asar. Dia sembahyang 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Kerana dia terlepas daripada 4 kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan, kita boleh kata mudah-mudah, kesalahan. Gelapnya salah, zulumatnya salah. Nabi Yunus salah, dia rasa bersalah, hakikatnya dia tak bersalah, tapi dia rasa bersalah. Dia rasa bersalah sebab dia tersilap faham. Allah kata dakwah kaummu. Dah banyak kali dakwah, Nabi Yunus dakwah pada kaum dia tak terima. Sehingga satu ketika Allah turunkan wahyu mengatakan lagi 3 hari akan musnah kalau tak beriman. Maka Nabi Yunus pun kata 3 hari lagi akan musnah kalau korang tak beriman. Akhir sekali Nabi Yunus punya umat tadi tetap tak nak beriman juga. Hari pertama, hari kedua, hari kedua tu Nabi Yunus keluar. Tak sampai 3 hari lagi lah keluar daripada tempat tu. Yang tu jadi kena makan ikan tu, naik atas bahtera kena makan ikan tu, daripada terjun. Maknanya dia keluar awal sikit. Sedangkan keluarlah bila nak tu, dia keluar awal sikit sebab dia kata dah akan dimusnahkan, keluarlah, orang tak nak beriman. Rupa-rupanya akhirnya hari ketiga dia orang beriman. Tapi cari Nabi Yunus dah tak ada. Mana Nabi Yunus? Tapi kami beriman. Tak jadi musnah. Kaum Nabi Yunus, cerita dalam Quran cerita ni. Kaum Nabi Yunus adalah kaum yang kira terbaik lah. Sebab digertak dan mereka lepas pada tu terima. Ada kaum lain sampai mati. Kaum Sodom yang LGBT tu kan, habis hancur lebur sampai ke sudah. Banyak kaum. Tapi kaum Nabi Yunus antara kaum yang terbaik lah. Sebab dah salah, pusing lah balik. Cuma silapnya nak kata salah tak salah, tapi Nabi Yunus menganggap salah lah sebab aku keluar awal, maka dikira salah. Macam tu. Satu, kegelapan salah, zulumat salah. Yang kedua, gelap air. Gelap air kan, air itu kan gelap, ada kegelapan air, terlepas daripada gelap air. Yang ketiga, terlepas daripada gelap malam. Yang keempat, terlepas daripada gelap perut ikan. 4 kegelapan ni terlepas. 4 kegelapan ni Nabi Yunus terlepas, maka dia sembahyang 4 rakaat kerana 4 perkara ni. Kemudian Nabi Isa 3 rakaat. Nabi Isa diangkat pada waktu maghrib, maka dia sembahyang 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? Kerana untuk menafikan 3 perkara. Yang pertama, menafikan ketuhanan selain Allah. Sebab dia tu Tuhan kan? Menafikan ketuhanan selain daripada Allah. Yang kedua, menafikan ibu zina. Sebab orang kata Maryam tak ada bapa kan? Orang tuduh Maryam berzina. Menafikan juga. Yang ketiga, menafikan hanya Allah je boleh bagi bekas. Hanya Allah je yang memberi bekas. Sebab orang salib ingatkan mati, rupanya tak mati kan? Kan diangkat ke langit, hanya Allah bagi bekas. Kalau Allah kata tak mati, tak matilah orang tu. Allah selamatkanlah, hanya Allah bagi bekas. Dengan 3 penafian makhluk, 3 penafian. Tidak Tuhan melainkan Allah, sebab orang mengaku dia Allah, dia Tuhan. Menafikan ibu dia berzina. Yang ketiga, menafikan makhluk bagi bekas. 3 ni sebenarnya 3 rakaat dan diangkat pada waktu maghrib. Yang keempat, Nabi Musa 4 rakaat pada waktu Isyak.
iaitu terlepas daripada 4 duka cita Nabi Musa. Yang pertama, keluar daripada Madian. Keluar je, Nabi Musa lepas menampar orang, menumbuk orang sampai mati orang tu, orang Kipti tu. Cerita ringkas ni. Mati orang tu, kalah kali Firaun kejar kan. Kejar semua sebab bunuh saudara mara kerabat Firaun. Dia pergi Madian. Selang berapa, katanya 10 tahun, katanya lebih, datang balik untuk dakwah dengan Firaun. Ketika nak pergi daripada Madian, nak pergi ke, mudah kita kata Mesir lah sekarang ni kan, nak pergi ke situ, tiba-tiba sesat. Sesat itu, sehinggalah satu ketika baru terlepas daripada kesesatan tu. Sesat tu, tak tahu jalan kok ni, pergi tempat yang sama aja. Kata ada riwayat kata 40 tahun sesat. 2-3 kali dah cicak ni menyahut kat situ rasa nampak. Cicak menyahut. Jadi pusing-pusing, sesat Nabi Musa. Jadi Allah lepaskan pada waktu Isyak, iaitu ni jalan dia. Maka Nabi Musa sembahyang 4 rakaat pada waktu Isyak kerana terlepas daripada 4 duka cita. Yang pertama, duka cita isterinya. Dia ada isteri, dia kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Dia ada isteri, maka isterinya duka cita. Waktu tu ikut sekali dan isterinya mengandung. Maka dah lepas, hilang duka cita isteri. Rakaat pertama. Yang kedua, duka cita Harun. Nabi Harun tak ada kat situ, tapi manalah adik aku, mana abang ni, mana dia macam ni. Nabi Harun ni adik-beradik satu ibu dengan Nabi Musa. Ayah lain-lain, adik-beradik seibu. Mana ni tak jumpa-jumpa. Akhir sekali, dah jumpa jalan dah. Lega Harun, hilang duka cita Harun. Yang kedua, duka cita Firaun. Firaun duka cita juga sebab nak hukum tak boleh. Maka rakaat ketiga kerana duka cita Firaun. Yang keempat kerana duka cita anaknya, anak Nabi Musa. Nabi Musa tak ikut, tapi ada, alamak ayah kita sesat, tak jumpa, dah tolak lama tak sampai-sampai. Maka apabila Allah memberi jalan nampak dah jalan, maka Nabi Musa sembahyang 4 rakaat pada waktu Isyak kerana terlepas daripada 4 duka cita. Itu hikmah cerita dalam kitab Musalli. Hikmah kenapa sembahyang kita 3 rakaat, kenapa 2 rakaat, kenapa 4 rakaat, dan kenapa waktu subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Itu hikmah. Jadi hebatlah sembahyang kita ni sebenarnya. Yang ketiga, memberi zakat. Memberi zakat ni tak ada apa, maka memberi zakat suci dan subur dan berkembang. Maksudnya adalah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu kepada golongan tertentu bila cukup syarat. Diwajibkan pada tahun kedua hijrah memberi zakat. Itu rukun Islam. Okay? Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Tak lama lagi. Puasa di bulan Ramadan juga pada kedua hijrah. Difardukan pada tahun kedua hijrah. Umat Islam dulu pun berpuasa. Umat Nabi terdahulu pun puasa. Kata Nabi Adam ada puasa dia, ada Nabi Ibrahim ada cara puasa dia. Ada puasa 3 hari, hari putih dia panggil, Ayyamul Bid, hari putih. Umat terdahulu 13, 14, 15. Ada umat terdahulu dia puasa Ayyamul Sud, dia panggil hari hitam, 28, 29, 30 ataupun 27, 28, 29. Hari hitam dia panggil. Ada umat terdahulu puasa selang-seli. Ini puasa, esok tak puasa. Ini puasa, esok tak puasa. Puasa tak puasa, puasa tak puasa. Yang kita panggil puasa Nabi Daud tu. Jadi macam-macam puasa dulu dah ada. Dulu punya puasa, ada puasa makan. Ada puasa makan, minum boleh. Ada cara tu. Ada puasa bercakap. Tak boleh bercakap, tapi makan boleh. Puasa macam-macam dulu. Sampai ke kita, makan, minum, perkara yang membatalkan puasa tak boleh. Tak boleh. Tapi itu siang, malam boleh makan. Itu kita punya puasa Ramadan. Itu rukun Islam kita tu. Yang kelima, mengerjakan haji. Seorang yang wajibkan dia pergi bila dia mampu. Antara mampu banyak. Mampu dari segi kewangan, mampu dari segi tenaga, mampu juga. Mampu kalau kewangan ada, tenaga ada, tapi ada lanun kat tengah-tengah tu, maka tak mampu nama tu, maka tak apa, tak pergi. Kemudian kalau pergi merbahayakan keselamatan, maksud mampu. Jika kuasa berjalan tu maksudnya bukan berjalan, maksud pergi tu selamat. Dan apabila pergi ada perbelanjaan, yang tinggal kat rumah ni anak isteri ke? Ada tak perbelanjaan? Tak ada perbelanjaan, maka tak pergi.
Tak apa, tak pergi pun tak apa. Walaupun dia ada untuk dia pergi, tapi takkan tinggal anak gitu kita. Anak yang bawah nafkah dia lah. Takkan tinggal gitu. Tak apa, tinggal pandai-pandai dah. Tak boleh. Selesai dia. Itu maksud kuasa mengerjakan haji. Jadi kesimpulannya, rukun Islam ni kita selalu baca dah. Kesimpulannya, kita kena faham Islam. Kalau kita tengok, yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga hakikat makrifah. Itu akan datang lah. Ada satu lagi dia panggil ihsan. Ada 3 dalam Islam. Kita dituntut untuk faham 3 perkara. Tak faham ni dan kita tak buat ni, kita berdosa. Dia fardu ain. Yang pertama Islam, rukun Islam. Apa yang kita perlu faham? Kita perlu rukun Islam, kita perlu akur ataupun junjung ataupun terima. Terima apa? Terima secara zahir. Secara luaran, terima. Semua rukun Islam terima. Apa terima? Secara zahir. Sebab tu asyhadu tu zahir tu. Boleh tak asyhadu kat mulut tapi hatinya tak nak beriman? Boleh jadi. Tapi bila sebut Islam, dia asyhadu kat mulut, kita kena kata dia Islam. Kita tak boleh kata hati dia entah-entah. Tak boleh kata gitu. Sebab Islam adalah terima zahir. Kau tengok zahir, okey, terima, wajib terima. Islam. Iman pula terima secara batin, iaitu tak boleh tunjuk kat depan pun. Cuma biasanya daripada dalam terlahirlah luaran. Cuma dalam tak boleh. Dalam ni pegangan, orang lain tak boleh nampak. Cara dia pegang macam ni, orang lain tak boleh nampak. Sebab itu iman. Jadi iman apa? Iman percaya juga, terima juga. Terima apa? Apa yang Rasul bawa. Islam terima secara luaran apa yang Rasul bawa. Islam, iman terima secara dalaman apa yang Rasul bawa. Sama aja. Sebab tu kalaulah terima luar, kita bagi contoh terima luar, sembahyang adalah rukun Islam. Okey, bila dia tak buat rukun Islam, bukan bermakna dia tak Islam. Dia cuma tak buat, dia berdosa lah. Dia panggil asi ataupun fasik bila tak sembahyang. Sekarang ni dia terima tak sembahyang tu. Dia tak terima lah dia tak sembahyang. Bukan, tak sembahyang tu tak buat. Sekarang terima tak kewajipan sembahyang? Terima, cuma dia je malas. Terima tu dalam. Maka bila dia terima kewajipan agama iaitu sembahyang, akidah dia selamat. Sekarang buat tak? Tak buat, dosa. Itu hati-hati kat situ. Sebab kalau kita baca jumpa hadis, memang ada hadis yang mengatakan jadi kafir. Man taraqas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kafir yang nyata. Kalau kita tengok, tak sembahyang kafir. Sebab apa tak sembahyang kafir? Sebab rukun Islam salah satunya sembahyang. Tak sembahyang, tak cukup Islam. Tak cukup Islam kafir. Kena ke? Tak, bukan maksud tu. Kalau tak melaksanakan sembahyang, tak melaksanakan zakat, tak melaksanakan puasa, tak melaksanakan haji walaupun mampu, dia tak panggil kafir. Tapi dia tidak melakukan rukun Islam. Habis tu berdosa. Hampir nak kata kafir ni pegangan. Dia pegang. Wajib tak haji? Wajib. Asal tak buat? Malah rugi duit. Okay. Kenapa tak puasa? Tak tahan lah. Allah, puasa. Makan bukan orang tahu pun. Wajib tak? Wajib. Kenapa tak bayar zakat? Aku kerja penat-penat nak bagi orang. Tak bagi, tak mau bagi. Terima tak kewajipan zakat? Tahu wajib. Semayang sama juga. Kenapa tak semayang? Malah. Sebab semayang belum tentu masuk syurga. Sedap dia. Biasalah ayat dia. Terima tak semayang tu wajib? Terima. Maka dia masih lagi iman. Islam. Tapi Islam problem. Islam asi dia panggil. Islam masalah. Tapi Islam. Maknanya kalau mati, kena tanam perkuburan Islam. Kena kapan? Kena mandi kapan? Solat. Cuma dia buat maksiat. Orang yang buat maksiat. Jadi iman tu di dalam. Maknanya ada orang begini, luar dia nampak Islam, dalam dia tak beriman. Ada. Itu yang kita takut. Sebab luar ni orang kata Islam, orang kata pakai cara Islam, sembahyang, zakat, tapi dalam tu tak ada iman. Maka di sisi Allah dia kafir. Cuma kita je tak boleh cakap. Sebab benda dalam mana boleh cakap? Mana tahu dalam dia? Tak boleh tuduh-tuduh. Jadi maknanya juga adalah luarannya kafir, dalamnya beriman. Ada. Maka luaran kafir ni dia mati tanam jerak. Tak ada tanam perkuburan Islam.
Tapi nanti dia bangkit, macam mana Acong ni boleh duduk dekat umat Nabi, sedangkan dia kafir sampai mati dia tak masuk Islam. Rupanya hati dia beriman. Macam-macam lah cerita boleh kata. Hati dia memang nak beriman, tapi kerana peraturan tak boleh masuk Islam. Peraturan ada kan kat Malaysia. Dia dah balik umur 13, dan dia buat kajian sikit, memang Islam betul. Dia percaya pada Allah, dia percaya pada Rasul. Pergi ke mana? Nak masuk Islam lah? Oh tak boleh, tak cukup umur. Maka tak masuk Islam dia kan. Dan dia tak asyhadu pun. Sepatutnya kena bagi asyhadu juga. Umur 13 bagi asyhadu. Cuma walaupun dari segi undang-undang tu dia tu kafir, tapi sebenarnya dia Islam. Tapi katalah tak bagi asyhadu, dia pun tak tahu nak buat macam mana. Tapi hati dia kata betul, Allah itu Tuhan, Nabi itu Rasul. Dia betul-betul tahu, betul-betul yakin. Cuma tak boleh nak asyhadu je lagi. Macam mana ni? Kemudian mati langgar lori. Kalau gong mati kena langgar lori. Di sisi Allah dia tu Islam, dia itu iman. Tapi tanam wah, dekat itulah beribu-ribu tanam. Jadi maknanya Islam dan iman dua perkara berbeza. Jadi janganlah kita seronok kalau kita lahir Islam. Tak boleh. Sebab Islam tu dapat free. Malah Islam tu dengan sebut kat mulut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah dah jadi Islam. Yang kita nak tu iman kat dalam tu. Itu yang kita nak. Jadi satu, dia panggil Islam terima secara zahir. Itu Islam. Iman terima secara pegangan dalam. Ihsan pula satu lagi, buat. Ihsan ni melakukan, melaksanakan, buat. Jadi ada tiga dalam Islam. Luaran, dalaman, buat. Kalau tak buat, tak semestinya tak ada iman. Iman cerita lain. Kalau tak ada iman, tak semestinya tak buat. Iman tak ada, tapi ihsan bukan main semayang siap tahajud, tapi iman tak ada. Berlambak orang begitu. Tak mau juga. Tak mau. Ada orang tak Islam tapi iman. Macam mana dia tak boleh nak masuk Islam kan? Sebab kekangan. Orang tak bagi, orang nak bunuh ke apa ke. Tapi dia beriman, ada gitu. Kalau kita, yang kita nak tu iman. Oleh kerana Islam dapat diwarisi sekadar sebut gitu, sekadar kat terima mulut aja, maka kita iman tak boleh gitu. Itu Islam boleh, iman tak boleh. Iman kena belajar. Yang ni kita nak belajar. Lepas ni masuk ma'rifah, betul masuklah iman. Sifat yang wajib bagi Allah akan datang. Jadi itu nak kena belajar. Islam tak susah sangat. Susah ke rukun Islam? Sebab ada orang salah faham. Dia kata, aku nak buat rukun Islam je. Aku nak buat rukun Islam, yang lain aku tak nak. Sebab bila buat rukun Islam, Islam lah. Silap faham. Aku nak semayang, solat, puasa, zakat, haji, itu je. Aku buat semua rukun Islam. Perkara lain aku tak nak peduli. Tak boleh. Sebab dalam rukun Islam tu, kata nak buat Islam kan, dalam rukun Islam tu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku naik saksi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bila kita dah naik saksi dia pesuruh Allah, Allah suruh dia lah maksudnya untuk sampai kat kita. Apa yang Allah suruh sampaikan kat kita? Banyak. Bukan sembahyang aja, bukan rukun Islam aja. Bila kita dah terima Rasul itu pesuruh, kita kena terima apa dia bawa. Yang dia bawa bukan yang 5 tu je. Dia bawa betul, sembahyang dia bawa, zakat dia bawa, puasa dia bawa, haji dia bawa, betul. Habis yang lain dia bawa. Dia bawa tak? Cara nak muamalat, jual beli, jangan pakai riba. Tak ada pun rukun Islam. Tak payah amal, tak payah peduli. Tak boleh. Sebab ada orang kata aku nak rukun Islam aja, lain aku tak nak peduli. Tak boleh. Sebab rukun Islam yang pertama Muhammadur Rasulullah tu menandakan lagi besar tu. Kita iktiraf Nabi itu pesuruh. Apa yang Nabi bawa kita kena terima. Nabi bawa tak boleh riba. Kena fikir Allah negara kita ni penuh dengan riba. Kena fikir kadar kemampuan kita apa yang kita nak boleh buat. Kita orang besar buat cara besar. Banyak duit bilion, tak ada riba. Tak ada duit sesak macam kita ni, buat cara kita. Ikutlah. Tapi kena fikir lagi. Banyak. Betul cakap cicak kata. Banyak kali dia betul. Saya cakap dia betul kan. Saya cakap betul kan. Dia betul kan. Macam orang tua dulu cakap kan. Betul cakap cicak. Saya dengar. Cicak. Banyak lagi yang tak ada dalam rukun Islam tu tapi kena buat. Sebab Muhammadur Rasulullah, Nabi bermasyarakat. Tapi tak ada dalam rukun Islam masyarakat, maka tak payah masyarakat. Duduk rumah aja, aku buat kerja aku, jaga anak bini aku, jangan kacau orang, tak peduli. Jiran sebelah kebuluh pun tak peduli, gitu. Tak ada rukun Islam. Tak boleh. Tak boleh gitu. Muamalat tak peduli.
sewa menyewa tak peduli, semua tak nak peduli. Tak boleh. Tak boleh, kena peduli. Sebab Nabi yang bawa. Tapi peliknya, orang yang nak ikut rukun Islam je, tapi yang lain tak nak buat. Bab kahwin, munakahat, dia ikut juga. Munakahat kan kahwin, tak ada lah rukun Islam. Asal buat juga, gitulah ginilah, aku terima nikah lah, kahwin je lah gitu. Tak boleh, Nabi bawa. Oh, Nabi bawa kahwin aja. Tak ada pun rukun Islam. Tadi kata nak ikut rukun Islam. Ada masyarakat macam ni, dia tak nak fikir apa-apa. Dia nak fikir rukun Islam, dia nak buat yang itu aja, yang lain tak mau fikir. Ada dalam masyarakat kita. Maka selamat ke? Tak selamat. Tidak selamat. Kerana Nabi bawa banyak perkara. Bukan satu perkara Nabi bawa, banyak. Maka beriman dengan Muhammadur Rasulullah, malah kalau kita tengok rukun iman kan, rukun iman, percaya kepada Allah, percaya pada Nabi kan, pada Rasul, percaya pada Nabi kita. Nabi kita lah yang bawa Allah tu, yang kenalkan kepada Allah Nabi kita, yang kenalkan percaya kepada malaikat. Macam mana nak percaya malaikat? Nabi yang bagi tahu, kena percaya. Nabi yang bagi tahu, kena percaya pada qada dan qadar dan sebagainya. Jadi dengan percaya Nabi, percaya kepada, beriman dengan Nabi sahaja memadai untuk merangkumi semua. Sebab Nabi bawa yang semua tu. Jadi kita kena tahu semua Islam ni kafah, sempurna. Cuma satu masalah. Apa dah? Wah, sikit lagi. Satu masalah. Jadi kena beriman. Nak kena percaya. Macam mana nak beriman? Macam mana cara untuk beriman? Adakah kita kata aku beriman maka beriman? Tak. Kerana akhir zaman ni hanya ramai orang hanya pandai bilang aja. Dia pandai bilang aja. Rukun Islam, rukun iman dia pandai bilang. Tapi dia tak masuk ke hati, tak faham apa benda tu. Kalau rukun Islam tu mudah sikit nak faham. Mengucap kalimah solat senang faham. Rukun iman, percaya pada Allah. Bila percaya pada Allah, percaya kepada Allah, percaya pada Rasul dan sebagainya, macam mana cara untuk mempercayai? Itu yang kita akan mengaji. Berapa ramai orang yang setakat menghafal. Kita tak nak sekadar membilang-bilang rukun, tapi kita nak faham. Ramai orang tahu mesti kena ada rumah, mesti kena ada kenderaan. Semua orang tahu mestilah kena ada rumah, mestilah kena ada kenderaan. Dia tahu tak cara nak dapatkan rumah? Tahu tak cara nak dapatkan kenderaan? Tahu lah. Macam mana nak dapat rumah? Tengok ada tanah ke tak? Dah mula keluar. Macam mana dia boleh tahu? Ada tanah ke tak? Ada duit ke tak? Boleh cari down payment, pergi bank, bayar, nanti bank luluh dapat rumah. Okey, tak apa, tanah ada. Kalau tanah tak ada, duit ada, beli tanah. Kemudian beli, buat. Cara nak buat macam mana? Kena ada gini, ada tu, ada pasir, ada apa, ada beam, tak ada beam semua. Tahu tak cara nak? Tahu tak mesti kena ada rumah? Tahu. Tahu tak cara nak dapatkan rumah? Tahu. Cara nak dapat rumah tu dia tak tahu begitu aja, lahir-lahir je. Okey, dah tahu dah cara untuk mendapatkan rumah. Tak. Masa lahir kecil-kecil tahu tak? Umur 9 tahun tahu cara nak dapatkan rumah? Tak tahu. 10 tahun? Tak tahu. 12? Tak tahu. Lepas SPM mula dah sikit, tahu sikit lah. Umur 18. Umur 20 tu baru betul-betul tahu sungguh cara nak dapat rumah macam mana. Cara, belum tentu dapat, tapi cara tu dah tahu. Lahir-lahir tak tahu. Macam mana umur 20 baru tahu? Sebab dia belajar sikit sehingga tahu. Macam tu juga dia tahu nak hidup ni mesti kena ada kenderaan. Umur 7 tahun agak tahu tak tanya macam mana nak dapat motor? Tak tahu. Pergi kedai beli. Memanglah kena pakai duit. Budak tu tak fikir. Tapi kalau umur 12 rasa dah tahu kot. Macam mana nak beli motor? Duit ada duit. Duit pula kena banyak. Dia tak tahu pula mungkin ribu-ribu, tak tahu banyak mana. Kalau umur besar sikit dah 15, nak kena duit banyak ni. Kalau banyak ni dapat beli wais suku. Kalau macam ni setakat second hand. Dia dah tahu dah. Lahir-lahir tahu ke cara nak dapat motor? Tak tahu. Masa kecil masih tak tahu lagi. Kenapa umur 15 jadi tahu? Dia belajar cara untuk mendapatkan. Saya nak kata apa ni? Itulah cara untuk mendapatkan rukun iman. Wajib percaya kepada Allah. Tahu tak? Tahu. Mestilah wajib percaya kepada Allah. Macam mana cara nak percaya kepada Allah? Tu pun salah. Cara nak percaya kepada Allah, macam mana cara dia? Percaya tak Allah? Percaya. Tahu tak wajib kalau kita hidup ni mesti ada rumah? Tahu.
Tahu tak nak dapatkan rumah? Tahu cara-caranya. Buat boleh dapat. Tahu tak wajib percaya pada Allah? Tahu. Tahu tak macam mana nak percaya pada Allah? Tu jam. Betul tak? Nampak tak dalam kepala? Begini cara untuk beriman dengan Allah. Percaya yang Allah itu ada. Begini caranya. Nampak? Macam mana jelas kita nampak cara nak beli motor. Gelap kau ni. Percaya kepada Allah. Percaya Allah ada. Percaya gitu. Mana ada nak beli motor? Beli gitu. Macam-macam fikir. Kena kerja dulu. Kena kerja. Kena cari duit. Kena gitu. Tak pun berhutang orang. Tak pun minta mak berhutang dengan Tok Wan, Tok Ki. Adalah caranya. Habis nak percaya pada Allah, cara macam mana? Macam mana untuk kita percaya pada Allah? Nak beli, kita nak dapatkan motor, nampak motor ada. Dan kita tahu cara untuk dapatkan motor yang kita ada. Nak percaya pada Allah, tak nampak Allah. Cara tu lagi. Kalau kita kata, siapa percaya Allah? Percaya Allah. Allah ada. Percaya sungguh Allah ada. Allah ada. Macam mana cara nak percaya Allah tu? Macam mana kau boleh kata, aku percaya kepada Allah dengan caranya begini, gini. Dia jadi macam mana? Ustaz cakap percaya. Apa lagi? Ustaz cakap. Habis, macam mana nak beli motor? Macam-macam. Macam mana nak beli rumah? Macam-macam ada. Kita buat tak buat tu tak kisah. Cuma cara untuk dapatkan rumah tu macam-macam. Beli kau ni, utang ke, gitu ke, buat ini dulu, buat sikit-sikit, buat ruang tamu dulu. Bila ada duit, tambah pula dapur. Ada je caranya. Cuma buat tak apa. Ada cara. Nak kenal Allah, cara macam mana? Nak kenal Allah. Masalah, dia gelap gelita. Sepatutnya kena tahu caranya. Yang kita akan belajar akan datang ni, lepas pada ni, erti makrifah ni, cara nak kenal Allah. Kita akan nampak jelas macam mana kita kata, pergi beli tu. Beli kereta tu, asyik naik motor basah, hujan basah. Beli kereta. Dia kata kat anak dia pun okey, insyaAllah 3 tahun lagi. Boleh cakap 3 tahun. Sebab dia kata fikir, kumpul duit sikit, bayar down payment, pergi kedai Cina ni ke, pergi kedai ni, bayar sikit, nanti ada slip gaji, potong stek slip gaji. Ada tak dalam kepala tu? Pergi hantar, tak cukup lagi, buat gitu, buat gini. Dah ada cara. Kita nak belajar cara tu dah ni. Kalau tak belajar cara, kita tak akan boleh dapat rumah, tak akan boleh dapat kereta. Masalahnya bab dunia, reti kita pergi cari. Aku nak cari kereta, macam mana caranya? Reti tanya orang. Macam mana cara nak beli kereta ni? Aduh, tak ada kereta payah. Nak cari kereta ni. Orang pun ajar begini. Okey. Kita pun boleh buat. Habis bila kita kata kenal Allah, kenal. Macam mana nak kenal Allah? Tak ada orang pun tanya gitu. Macam mana nak kenal Allah? Macam mana nak dapat kenal Allah tu macam mana? Tak berapa orang je yang minat nak tanya. Tapi kalau bab lain tu, jumpa lombong ataupun biji mah kat mana-mana tu, jumpa ada mah, ada biji banyak, pakat-pakat pergi. Nak biji nak buat macam mana? Ambil dulang buat gini-gini. Lepas dah dapat tu nak hantar kat mana? Mana boleh jual gitu pasal malam? Dia mesti ada cara dia. Mungkin kedai mah ni. Kedai mah pula banyak, mana satu? Kedai mah yang ini panjang tahu caranya untuk dunia, untuk akhirat. Malah kenal Allah, dia ada cara. Tak belajar cara, kita tak kenal Allah. Kita sangka je kita kenal. Wallahu a'lam. Allah. Tangguh dulu. Kita sambung minggu depan Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat al-subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.